Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita ditemani oleh Ustaz Said daripada Akademi Tafiz, yang sama-sama kita akan belajar Microsoft PowerPoint, iaitu asas-asas penggunaan Microsoft PowerPoint. Okey, untuk hari ini kita buka dulu. Saya akan buka presentation lah, window. Oh, saya tak buka lagi saya punya ni. Nampak tak? Nampak tak Ustaz? Ada tak? Ada macam-macam lah. Nampak tak Ustaz? PowerPoint. Okay. Semua nampak tak Microsoft PowerPoint yang saya keluarkan kat sini? Senyap je yang lain? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Itu Nusra ke? Ya saya. Oh, Nusra. Kalau boleh Nusra tunjukkan muka sikit, kita nak kenal Nusra yang mana tu? Kamera ada problem jap. Oh, kamera problem. Alright. Salam perkenalan Nusra Kenalan. Tak nampak tak boleh view muka Kejap tengah try betulkan. Tengah betulkan. Nusra, cuba kenalkan sikit diri sikit, sebab yang lain saya dah kenal. Sabrina saya dah kenal, Ustaz pun kita dah kenal. Nusra saja kita belum kenal. Nama dengan nama panggilan Nusra. Saya Nur Nusra Husna binti Mazlain. Tak berapa boleh clear. panggil boleh panggil Nusra ataupun Husna. Oh, Husna. Nama sebenar siapa tu? Nur Nusra Husna. Nur Nusra Husna ataupun panggil Husna Okey, kamera tak nampak lah. Kalau tak dah boleh tengok muka. Yang sebelum-sebelum ni dapat tak nota Microsoft PowerPoint? Dapat. Okey. Untuk bulan Mac memang kita akan buat Microsoft PowerPoint. Jadi kalau awak tertinggal untuk Excel dan juga Word, nanti saya akan forwardkan lah dia punya link dia untuk awak tengok balik dan kena belajar sendirilah yang itu. Tetapi kalau ada masalah, boleh rujuk balik kepada saya. Setakat ni alternatif ini sajalah yang saya boleh tolong awak untuk belajar Microsoft selain awak datang sini kan. Hello Husna. Dengar? Clear tak kat sana? Dengar. Dengar Clear? Dengar. Dengar Tak apa, yang ni saya dah rekod. Nanti kalau ada macam tengok gaya macam Husna punya line sana macam tak berapa clear ya. Tengah try. Tengah try. Tak apa, nanti kalau macam ada yang tertinggal, nanti Husna boleh rujuk semula lah saya punya presentation hari ni. Nampak tak saya punya presentation ni? Nampak. Nampak Okey, kita nak mulakan lah. Untuk hari ni kita akan belajar asas penggunaan Microsoft PowerPoint macam mana memulakan dokumen baru PowerPoint. Okey, boleh ya Husna Boleh. Tak apa, boleh tutup mikrofon. Okey, untuk hari ni kita akan mulakan dokumen baru. Macam mana kita nak mulakan dokumen baru? Okey, kita pergi dekat home lah. Alright. Kalau dekat home ni, kalau kita nampak dekat sini kita ada new slide. Kita perasan kat sini ada new slide Okey, pada biasa saya ulang sedikit. Ni terutama yang baru lah Saya minimize dulu. Okey. Untuk kita nak cari dokumen baru, kita pergi dekat butang start lah. Nampak tak? Ustaz clear tak? Nampak tak Ustaz? Okay pun. Okey, kemudian kita boleh pergi dekat PowerPoint. Okey, beri kat PowerPoint. Lepas tu kita ambil blank presentation blank presentation, ataupun kita boleh pilih dokumen-dokumen yang lain lah untuk kita mulakan presentation kita. Tetapi untuk kelas ni saya nak ambil blank presentation Alright, blank presentation. Okey, kemudian apabila kita dah ambil blank presentation, kita ambil new slide.
Apa yang terkandung pada new slide? Okey, kita ada office theme lah. Maksudnya template-template yang kita boleh pilih bersesuaian dengan kita punya kerja. Okey, yang kat sini dia dah sediakan, iaitu pertama kita ada title slide untuk tajuk sahaja. Kemudian title and content. Atas tu bila kita klik saja, kita dah pilih, kita klik, dia akan keluar. Okey, kita ada tajuk dan juga kita ada isi kandungan pada bahagian bawah. Okey, untuk PowerPoint kita tidak perlu menulis terlalu panjang. Contoh kita hari ni kita nak cerita pasal haiwan peliharaan. Contoh haiwan peliharaan. Okey. Kemudian apabila kita nak tulis, kita hanya tekan kat mana yang kita nak. Nampak tak dekat tepi ni kita ada point-point Nampak? Kita ada point, kita dah tulis contoh kucing. Bila kita tekan enter, automatik dia punya bullet tu akan terpapar pada bahagian tepi tu dan kita tulis kucing. Kemudian kita ada ayam contohnya lah dan seterusnya. Kita just tulis poin-poin saja dan terangkan secara ringkas. Itu yang kita nakkan dekat dalam presentation Alright. Okey, kemudian kita pergi balik new slide ni, apa yang terkandung. Kemudian kita ada section header. Section header ni pembahagian lah. Contohnya bab 1. Contoh bab 1, tajuk kecilnya apa? Contohnya. Okey, kemudian kita ada to content, ada tajuk pada bahagian atas dan perbandingan antara dua kumpulan kebiasaannya lah. Okey, kemudian kita ada comparison. Yang comparison pun sama. Contoh kita nak buat hari ni haiwan. Contohnya haiwan peliharaan dan haiwan tidak dipelihara lah. Contoh haiwan peliharaan ataupun haiwan terancam dan haiwan yang tidak terancam. Contohnya antara dua lah kalau kita nak buat perbezaan antara kedua-duanya. Biasanya lah. Okey, kemudian kita ada title sahaja, tajuk sahaja dan kita buat sendiri dia punya text box. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak buat sendiri text box kalau kita tak ada kotak ni untuk kita nak menulis. Ini baru pengenalan awal sahaja. Kemudian kita ada blank. Blank ni kosong. Macam mana kita nak dapatkan dokumentasi dan letakkan di dalam kita punya ruang kerja ini. Okey, kemudian kita ada content with caption. Kita ada tajuk, kita ada kat bawah ni kita ada dia punya penerangan dan kat sini kita biasa kita boleh letak jadual, graf, insert smart art, picture, online picture dan insert video. Tak apa, itu semua kita akan belajar satu per satu sehinggalah akhir bulan ni Okey, kemudian kita ada habis mengenai new slide. Okey, kemudian kita ada new slide. Okey, sekarang kita macam mana kita nak masukkan kita punya teks. Yang tadilah saya cakap, kita pergi dekat slide. Ni kita yang kecil-kecil kita panggil slide. Slide 1, slide 2. Nampak kat sini kita ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita nak tengok kita ada slide ke berapa, nampak? Kita sekarang berada di slide 1 dan kita ada 8 slide. Slide number kat situ ditulis. Kalau kita tekan slide yang keempat, kat sini dia automatik kita berada di slide yang keempat daripada 8. Kat bawah ni kita boleh tengok. Yang ini saya dah terangkan pada slide saya punya video yang kedua untuk untuk saya terangkan pada keseluruhan lingkungan kerja. Alright. Okey, kemudian kalau kita nak tulis dekat pada bahagian ni lah yang kotak kosong ni. Kemudian kita boleh tulis sebarang dokumentasi di sini. Alright, ini sebagai contoh lah. Dan tajuk pada bahagian bawah. Alright. Okey, setakat ni faham tak? Sebelum saya pindah ke seterusnya. Mana ni? Semua faham? Husna? Faham. Faham Boleh saya pergi lagi seterusnya? Boleh. Husna depan komputer ke macam mana? Depan komputer. Okey. Depan komputer. Boleh terus buat lah apa yang saya tu kan. Boleh terus tengok lah, maksudnya boleh terus tengok, terus buat kan.
Alright, okay? Ah, ah, Okay, saya teruskan ah. Okay, untuk seterusnya Alright. saya nak terangkan macam mana kita nak dapatkan penulisan ni tadi. Tadi kita dah tuliskan. Apabila kita dah tulis, kita perlukan penulisan di sini. Okay. Apa tu penulisan? Kita boleh tulis dekat pada bahagian font ni. Okay, apa yang terkandung pada font ni? Okay, yang pertama, bila kita dah tulis, kita nak ubah sesuai dia punya jenis tulisan kita boleh pergi pada font ni lah. Okey, jenis tulisan yang kita boleh pilih dekat sini, dia berbiasa all font ni. Dia biasa bermula daripada huruf A sehinggalah huruf W biasanya. Pada huruf Y. Ni ikut kita lah, kalau kita banyak download kat internet, banyaklah kita punya jenis-jenis font Okey, kemudian kita ada size tulisan font size. Dekat situ apabila kita tunjuk je dia dah tulis change the size of your text. Maksudnya tukar size awak punya tulisan ataupun teks lah Okey, kita boleh klik pada bahagian sini. Okey, berapa yang kita perlukan? 60 tu besar kan? 96 semakin besar lagi. Alright. Ataupun kita boleh gunakan dekat sini, nampak A kecil, A besar ni dan A besar yang kecil sedikit. Okey, ni maksudnya increase font size, make your text a bigger. Maksudnya buat awak punya tulisan lebih besar. Apabila kita mesti highlight dulu sebelum tu kita mesti highlight atau hitamkan dahulu. Kita klik saja, automatik tulisan kita semakin besar. Ataupun kita boleh decrease. Maksudnya kita nak kurangkan kita punya ataupun nak kecilkan kita punya tulisan. Nampak? Bila kita klik saja, automatik kita dah kecil sedikit kita punya tulisan. Automatik pada bahagian 66 ni, dia dah berubah menjadi yang mengikut kita punya pilihan lah. Okey, kemudian yang ini kita ada clear all formatting. Ni clear all formatting kita nak beralih semula kepada yang asal. Remove all formatting from the selection, leaving only the normal unformat text. Maksudnya tadi kita dah letak 66 ke kan? Apabila kita clear all formatting, automatik dia akan berubah menjadi yang asal. Alright. Okey. Kemudian kita ada bold. Bold ni make your text bold. Maksudnya awak punya tulisan lebih tebal sedikit daripada yang lain. Apabila kita klik bold, nampak automatik dia hitam daripada yang lain. Make sure kita punya yang ini adalah kita dah highlight dah highlight, automatik dia akan jadi hitam sedikit daripada yang lain. Kemudian kita ada italic. Italic size, italic your text. Maksudnya kita nak condongkan sedikit kita punya penulisan. Nampak automatik dia akan condong sedikit daripada yang lain. Kalau kita highlight satu saja, jadi satu sajalah yang akan, contoh saya highlightkan kotak ni kan, perkataan kotak ni, saya klik, nampak automatik dia akan satu sahaja yang dia akan terhighlight, teritalic ataupun tercondong. Okey, kemudian kita ada underline. Underline ni untuk kita dapatkan garisan pada bahagian bawah kita punya perkataan. Okey. Underline nampak automatik dia akan tergaris ataupun terunderline pada bahagian bawah. Alright. Yang menariknya dekat PowerPoint kita ada satu penulisan kita panggil sebagai text shadow. Kita letakkan berbayang pada bahagian perkataan. Klik. Nampak automatik dekat bahagian belakang kita nampak sedikit berbayang pada kita punya perkataan. Kalau kita tak nak, kita klik balik. Nampak Yang semua-semua ni kalau kita tak nak, kita klik balik. Buatlah kalau kita tengah tulis-tulis, kenapa saya punya ni macam ni? Kita klik balik. Jadi yang tak ada tanda tu, maksudnya dia tak adalah yang bold ke italic ke underline, tak ada. Kalau kita tak nak, kita klik saja lagi sekali. Automatik dia tak akan ada kelabu ataupun hitam pada kotak-kotak berikutlah. Okey, kemudian kita ada strike through. Strike through ni untuk garisan pembatalan Kita klik je pada bahagian ni, nampak automatik kita dah gunakan garisan pembatalan. Alright, kalau kita SPM ataupun kita sekolah-sekolah dulu, cikgu kata mana yang salah kita potong. Macam dulu konsep dekat dalam komputer ni. Tetapi kita jarang gunakan, kita akan gunakan kita sekarang kalau kita salah kita padam je kan. Ni untuk kita pengetahuan kita lah. Kalau kita salah kita boleh gunakan cross ni Alright. Kemudian
kita ada AV ni, character spacing. Character spacing digunakan untuk kita nak dapatkan kelonggaran ataupun kita nak dapatkan jarak antara perkataan-perkataan tersebut. Contohnya saya klik satu. Okey, saya ambil very tight tu sangat rapat. Tight ni biasa sahaja, normal ataupun normal, kurang ataupun kita pergi loose, nampak? Dia akan renggang ataupun satu perkataan satu huruf dengan huruf yang lain dia lebih renggang. Nampak dapat lebih jarak daripada yang sebelum ini. Okey, kemudian kita ada change case, mengubah keadaan daripada okey, kat sini kita ada sentence case. Huruf awalan dia adalah besar. Contohnya, nampak yang ni kosong, perkataan kosong ni K adalah huruf kecil. Apabila saya highlight, nampak? Klik saja automatik dia akan berubah menjadi huruf besar pada awalannya. Kemudian kita ada lower case untuk semua dapatkan huruf besar, huruf kecil. Upper case untuk kita dapatkan semua huruf besar. Dan capitalize each word, setiap daripada awalan yang kita highlight tadi dia adalah huruf besar. Dan tunggal case maksudnya kalau huruf besar dia jadi huruf kecil dia akan jadi huruf besar. Alright. Okey, kemudian kita ada kat sini lagi, kita highlight lagi. Kita ada yang ini kita panggil sebagai text highlight color. Maksudnya kita nak highlightkan pada perkataan-perkataan yang kita perlukan. Alright, nampak? Bila kita highlight saja, kita akan berubah menjadi perkataan tersebut dia akan terhighlight lah menjadi warna yang kita pilih. Kalau kita rasa tak nak, tak nak, nampak tak no color pada bahagian bawah ni? Nampak? Kalau contoh kita buat kerja, tiba-tiba kita tertekan benda ni. Ada masa kita tertekan, nampak bila kita highlight saja dia akan jadi kuning. Okey, kita boleh ambil no color. Okey, alright. Yang penting tadi kita highlight semula lah. Stop highlight pun boleh. Okey, kemudian yang ini kita ada font color. Change the color of your text. Maksudnya kita nak ubah kita punya warna tulisan. Warna tulisan kita nak ubah menjadi warna yang kita perlukan. Alright, nampak? Kita boleh pilih kat sini lah warna apa yang kita suka. Kalau kita mainkan je, automatik dia akan berubah menjadi warna yang kita suka. Contoh saya nak warna hijau ni, klik saja automatik dia akan berubah menjadi warna yang kita dah. Okey, kalau kita pergi pada bahagian bawah ni, nampak more color. Nampak more color. Kat sini lebih banyak kita punya warna yang telah disediakan. Contoh kita nak warna pink ke, tadi kat luar kita ada warna pink kan. Jadi kalau kat more color ni lebih banyak warna yang kita suka. Ataupun kita nak custom sendiri. Contoh custom ni kita nak warna pink tapi kita nak arah-arah ke hitam. Ataupun arah-arah ke pink light. Contohnya lah. Klik saja okey. Nampak? Itu kalau kita nak custom sendirilah mengikut kita punya kehendak apa yang kita perlukan. Alright. Itu sebagai contoh untuk kita punya font. Alright. Boleh tak setakat ni? Boleh tak yang lain? Boleh. Boleh. Laju sangat tak saya cakap? Tak, okey je. Okey je sebab dah ada pengalaman sebelum ni buat kerja ni Boleh. Boleh Alright, okey tak boleh. apa. Boleh. Husna bersama siapa tu? Adik? Boleh. Boleh, okey. Alright, okey. Yang lain semua dah pak diam je, yang lain semua okey kot. Alright, okey tak apa kita teruskan lagi. Okey, sebelum kita pergi dekat tadi saya dah pergi kat slide, saya dah pergi kat font. Yang ni saya belum terangkan iaitu clipboard. Apa betul fungsi clipboard? Okey, fungsi clipboard. Okey, contohnya kita nak dapatkan cut, copy dan paste. Kita nak pindah ataupun remove ataupun kita nak salin dan tampal semula Okey. Sebagai contoh, saya nak dapatkan perkataan ni lebih daripada satu. Okey, saya highlight dia lah. Kemudian saya copy dan pindahkan di mana-mana bahagian yang kita perlukan. Contohnya saya nak letak pada bahagian bawah ni, saya ambil perkataan paste, pindah. Nampak? Perkataan tersebut telah dipindahkan pada bahagian bawah. Okey, biasanya ada persoalan yang katanya, dekat sini, dekat paste ni, bila kita tekan anak panah ke bawah, dia akan ada satu pilihan. Dia akan pilihan.
Maksudnya kalau kat sini kita nak buat pilihan sama ada kita nak bentuk gambar saja ataupun kita nak keep text only. Maksudnya kita nak tiru dia punya perkataan saja. Okey, yang pertama use destination themes. Maksudnya kita nak guna keseluruhan apa yang ada pada bahagian atas kita nak tiru bulat-bulat. Okey, keep source format. Okey, maksudnya yang ni pun sama juga mengekalkan kita punya format yang sedia ada. Ataupun pictures, kalau kita nak tukarkan yang ini kepada pictures, contohnya copy. Okey, klik sini kepada kita nak pindahkan dekat pada bahagian bawah ni contohnya kita ambil pada paste. Nampak automatik dia akan berubah menjadi, kalau penulisan kita tak berapa nampak sangat, kalau dalam bentuk gambar biasanya kita akan nampak. Nanti dalam satu keadaan kita akan gunakan perkara ini. Jadi awak nampaklah benda tu. Keep text only maksudnya kalau kita nak dapatkan dia punya perkataan sahaja. Jadi tapi kebiasaannya kalau kita nak copy, nak salin semula kita punya perkataan, kita biasa gunakan copy dan paste saja, lebih mudah. Contoh saya nak letak kat bahagian bawah pula lah. Alright, kat sini contohnya saya nak paste. Automatik kita dah dapat, kita tekan je perkataan paste ni, automatik kita dah dapat satu salinan yang lain. Alright, kemudian kalau kita nak pindahkan, contoh kotak kosong ni saya nak pindahkan menggunakan cut. Nampak? Bila kita pindahkan, nampak automatik dia dah terhapus lah pada bahagian tu. Contoh kita nak letak kepada slide yang keempat contohnya. Slide keempat kita paste ataupun tampal semula. Tampal semula, automatik kita dah dapat satu lagi, kita dah pindahkan ataupun kita dah letak satu lagi dekat tempat yang lain. Itu mengenai cut, copy dan paste. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh. Boleh Okey, kalau saya sediakan satu latihan, alright, rasa boleh buat kot rasanya. Okey, boleh tak buat latihan? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Alright. Okey, kejap saya ambil satu latihan. Okey, untuk latihan tu saya akan masukkan dekat dalam Telegram. Minta semua salin. Lepas tu kalau pukul esok dalam pukul 10 ataupun esok pagi submit, boleh tak? Sebelum kita mulakan kelas pukul 10. InsyaAllah boleh cikgu. Boleh, alhamdulillah. Yang lain-lain insyaAllah boleh kot. Yang lain ni diam je. Tak apa, nanti biasanya dia orang akan tengok rekod kita, recording kita. Biasa dia orang akan ni lah tengok dan dia orang akan, biasanya ada lagi 2-3 orang ni yang bersama-sama kita. Hari ni dia tak dapat, dia dah WhatsApp dengan saya tak dapat nak join. Okey, yang tu saya tinggalkan. Okey, setakat ni faham ya Husna Husna? Dah terputus Okey, tak apa, saya akan tinggalkan latihan dekat dalam Telegram untuk sama-sama kita buat lah. Esok saya akan review balik macam mana nak buat tugasan dan kita tengok betul ataupun tidak kita punya tugasan tersebut. Okey, untuk hari ini sahaja. Saya ulang semula, saya tadi dah mulakan dengan dokumen baru, macam mana kita dapat dokumen baru. Kemudian kita masuk ke slide, new slide. Kemudian kita masuk font dan juga kita masuk clipboard. Alright, itu saja untuk hari ini. Esok kita akan sambung untuk seterusnya lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya lagi tak? Dah terleft dah sebab tempat dia tak ada line Ustaz, okey Ustaz? Setakat ni? Pengenalan awal okey Ustaz pengenalan awal okey. Ustaz lagi advance daripada kita Sama-sama Ustaz tolong kita lah kat sini. Sabrina ada apa nak tanya? Rasa okey kot dekat situ. Rasa okey? Okey, untuk hari ni itu dulu. Nanti kita akan sambung seterusnya untuk hari esok. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.